Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Mustafa daripada Cute Carry. Apa khabar? Dan saya harap anda semua gembira bersama family di rumah. Saya pun berada di rumah sekarang ni. Jangan keluar mana-mana kerana jika anda keluar bermakna anda melanggar PKP. Dan jika anda melanggar PKP, anda kena RM1,000. Dan jika anda kena RM1,000, anda terlepas membeli beg-beg branded. You tahu tak, kadang-kadang tu bag branded, kalau beli bag branded kadang-kadang tu harga RM1,000, kalau you keluar kena bayar, dah tak ada. Boleh beli Coach RM1,000 lebih, tambah sikit boleh beli bag Gucci yang kecil itu, boleh beli bag Kate Spade, boleh beli Michael Kors, boleh beli bag-bag macam YSL terlalu mahal lah, kena tambah berapa ribu lah. So guys, duduk di rumah sebab saya tengok dekat sini ramai sekarang dah kena denda. Dan hari ni sebab saya cakap berkenaan dengan denda ni, sebab today I'm going to bercakap mengenai bagaimanakah untuk anda tahu sama ada sesuatu beg itu adalah ori ataupun tidak, hanya tengok melalui hardware. Hardware maksud saya adalah ni, hardware, apa yang benda-benda macam ni. So siapa yang ada dekat sini, sila komen sikit, please komen, sila komen. Sila komen. I appreciate that if you can comment. Siapa nak tahu lebih banyak lagi, komen. Angkat tangan sikit. I'm so happy dapat bersama anda semua. Ramai yang live pada hari ini sebelum you lunch kat sini. So you must know bagaimanakah nak tahu sama ada sesuatu beg tu ori ataupun tidak adalah macam mana dia punya hardware. Saya buat kelas online. Siapa nak join kelas? Hai, apa khabar Cik Rosita? Hai, apa khabar Mimi? Siapa nak sertai kelas online saya, RM10 saja. Komen nak kat bawah tu ataupun DM kita. RM10 saja. Kelas online. Banyak belajar. Banyak berbelas-belas kelas you boleh belajar kat sini. RM10 saja sampai kelas online saya. Pertama sekali nak tahu sama ada anda punya beg tu ori ataupun tidak adalah melalui hardware dia. Hari ni saya tak nak pesan, nak tengok macam mana dia punya permukaan ke tak. Buat saya tak nak pesan kat situ disebabkan oleh yang lebih tu saya akan terangkan dekat saya punya kelas online macam mana nak tahu. Sebab saya memang peminat handbag designer. Saya ada berpuluh-puluh handbag designer daripada Calvin Klein, Michael Kors, apa lagi, Prada. Oh my god, jatuh pula. Prada, Gucci, Fendi, ada macam ni. So, okay, saya ada semua macam ni. So, saya nak tunjuk dekat anda daripada dulu dah. Zaman saya tak ada duit pun, saya dah start beli bag branded. Betul, masa tu kenapa saya kata saya tak ada duit? Saya nak cerita saja kenapa zaman saya tak ada duit. Waktu tu saya kerja makan gaji. Gaji saya tak banyak sangat. Gaji saya masa tu kerja PTD pegawai tak diplomatik. Gaji saya lebih kurang dalam RM7,000. Tak banyak sangat. Okey, pada orang banyak, pada saya tak banyak. Sebab saya kena, masa tu saya dah start beli rumah, saya dah start beli kereta. So tinggal berapa ribu je lah. Nak beli barang branded pun macam tersekat-sekat lah, RM7,000 gaji. So waktu tu saya masih kerja kerajaan lagi, gaji RM7,000, 8,000, dekat RM8,000 macam tu dah lah. Sebelum saya berhenti kerja, sebelum saya menjalankan bisnes. So saya tak ada duit nak beli bag. Even macam tu pun, saya dah start beli barang-barang branded. So, bila beli barang branded, kita dah belajar macam mana nak tahu sama ada barang branded tu ori apa tu tak. Saya remember, first time saya beli barang branded, saya tak malu mengaku di sini bahawa saya bayar, saya minta kawan saya bayar dulu. BAA maknanya bayar ansur-ansur. Kawan saya bayar untuk saya. Saya ingat lagi, my first branded thing adalah kawan saya bayar untuk saya. Bayar dulu sebab dia banyak duit. Dia bayar untuk saya dan saya bayar untuk dia. Saya bayar kat dia BAA, bayar ansur-ansur. Bila bayar ansur-ansur, baru saya dapat my first bag. So, bila saya start business ni, ada rezeki lebih sikit. Saya start beli. Masa tu start beli, saya kumpul duit, saya beli. Dan saya tak pernah pun beli bag fake. Tetapi, saya boleh belajar melalui bagaimanakah untuk tahu sama ada bag tu, sesuatu bag tu sama ada bag branded tu sama ada ori ataupun tak melalui dia punya hardware. Hardware bermaksud yang ni. Yang ni hardware. Hardware bermaksud yang ni. Hardware bermaksud all the zip. Yang ada besi-besi ni. Ini dalam bag dipanggil sebagai hardware. I love Marc Jacobs. Ni I beli murah je dalam
2000 boleh lah bag pasal-pasal untuk saya. Bukan jangan kata aku belagak siapa kata aku belagak berdosa tau. Untuk bag branded 2000 murah lah. Macam ni. So this is Prada, saya beli. This is my favorite bag. Macam lama saya pakai dah ni. Sekarang ni tapi saya tak pakai Adidas. Sekarang ni saya gila Fendi. Sekarang ni saya suka pakai Fendi. So guys, setiap kali saya beli bag, saya tengok, bila saya tengok orang tu bawa itu ketat, saya tahu sama ada dia ori ketat melalui dia punya dia punya hardware ni. Pertama, hardware kalau seseorang yang jenis-jenis yang dia punya bag nak ori ketat, okey, senang je nak tahu sama ada ori ketat, tengok hardware dia. Hardware dia tak shiny sangat. Ramai tanya saya benda ni. Apa makna shiny dan tak shiny? Hardware dia tak shiny sangat. Hardware ori tak shiny sangat. Lainlah kalau shiny betul-betul, kalau dia ada emas betul-betul, itu harga beratus ribu. Selalunya harga macam tu, selalunya bag macam tu macam jenis bag yang orang kata limited edition, everything. But selalunya hardware yang tak ori adalah dia selalunya yang ori dia tak shiny sangat. Okay, this is two. Okay, this is two style bag. Okay, this is both Marc Jacobs. Saya memang kalau macam sling bag saya pakai Marc Jacobs. Dan tote bag saya suka pakai Louis Vuitton. Kalau macam jalan mana-mana, saya suka pakai, kalau bag besar-besar, saya suka pakai Louis Vuitton. Tapi kalau bag luggage, aku beli bag yang paling murah. Tak rasa aku nak beli bag mahal. Sebab bag tu masuk dalam kapal terbang. Saya beli yang paling murah, yang paling rosak-rosak lah, supaya saya tak macam stres kalau tu rosak. So kalau setakat bag yang biasa-biasa saja, saya selalunya beli bag Marc Jacobs ataupun saya ada Fendi, saya ada Prada. So kat sini tengok ya. Ini adalah dia punya hardware dia. Ini adalah silver. Okey, tengok ya. Sorry ya. Okey, ini adalah silver. Ini adalah silver. Ini adalah gold. Dia tu okey, dua berbeza. Okey, satu silver, satu gold. Dua dia punya warna. Kalau anda tengok dekat-dekat, saya tak tahu nampak ke tak dekat online ni. Kalau boleh tengok, cakap ya, boleh tengok jelas ke tak. Kalau dekat online ni, dekat Instagram ni, dekat Facebook, kalau you tengok betul-betul, dia punya warna dia tidak terlalu berkilat. Okay, this is gold. Ini gold. Saya saja beli gold. Okay, sebab hitam saya suka beli gold. Ini gold Marc Jacobs. Ni saya beli dekat, saya beli kat mana ni? Aku tak ingat dah. Aku beli dekat Spain kot. Tak ingat ni. Ini harga dia lebih kurang 2003 kot. I tak ingat dah ni. Saya beli ni. Okay, this one. This is gold. Gold pun, dia pun tidak terlalu berkilat. So nak tengok, kalau you tengok, kalau kawan anda jual kat beg anda, dia kata beg aku ori, lepas tu you tengok dekat dia punya hardware, kalau gold tu terlalu berkilat, nampak terlalu kuning, mungkin dia tak ori. You hati-hati. Saya tak kata tak ori sangat, tapi hati-hati. Tengok ni Prada. Ni Prada ni gold juga. Prada ni gold juga. Dia punya ni, tengok ni. Ni. Ori. Aku beli ni, saya beli Prada ni kat KL saja. Ini ori. Walaupun dia gold, tapi dia tetap ada macam sedikit kusam-kusam sikit. Kalau kusam-kusam ni, selalunya dia adalah ori. So, you must make sure that you purchase the right bag. Saya selalu cakap pada orang, sebab sekarang ni, ramai sangat orang berjual bag pre-love. You must be very careful. Saya pun, saya pun pernah ada pengalaman membeli bag pre-love yang tak ori. Saya ingat lagi Dolce & Gabbana. Masa tu saya tak tahu lagi. Aku pun bodoh tengok bag Dolce & Gabbana besar cantik. Saya belilah. Harga bag tu Dolce & Gabbana tu harga dia lebih kurang. Dia kata kalau jual lebih kurang 10,000. Dia jual 3,000 je. Saya beli. Seriously tak ori. Ya Allah, tak apalah pengalaman. So sejak itu saya berjanji bahawa saya akan ajar follower saya akan ajar saya punya klien, saya pastikan dia pakai ori. Sebab saya pun dah kena. Saya tak nak anda tertipu dengan tidak memakai ori. Macam tu. So, kalau anda nak beli ori, pertama nak tahu sama ada sesuatu bag ori ke tak, ceklah dia punya warna. Jangan warna tu terlalu berkilat. Ini walaupun gold, ni Marc Jacobs, okey.
Ni Marc Jacob, ni Prada. Walaupun gold, both are gold, tapi dia tidak berkilat sangat. Cik Zura Sulaiman daripada Facebook, dia kata tengah check kat tengah hardware kat Maybach walaupun beli kat butik. Yes, pernah ada kejadian, saya cakap je cerita ni, pernah ada kejadian bahawa kawan saya beli kat satu butik ni, saya tak beritahu butik tu kat negara mana. Okey, dia beli satu bag tu, satu jenama, saya tak beritahu jenama apa. Dia beli bag tu, lepas tu bag tu dia beli betul-betul harga ori, dia beli butik ori. Saya ada lagi butik pun ori, butik yang betul lah dekat luar negara. Saya ada dia punya nombor, saya ada dia segala-galanya, dan dia beli bag tu. Bag tu harga dengan lebih kurang 6,000 kot bag tu dia beli. Okey, dia beli. Dan dia pergilah masuk ke butik kat KL. Bila dia masuk kat butik kat KL, bila dia bawa bag tu, orang butik kat KL tu tegur. Dia kata kat kawan saya, ini bag tak ori lah. Dia kata, mana tak ori, I beli ori lah. Ni kisah benar tak? Dia kata, ori lah, I beli ori. Siap ada lagi dia punya kad, dia punya, setiap bag ori dia ada kad. Lepas tu dia ada receipt semua ori lah. Tengok-tengok kedai tu, butik yang dia beli tu jual tak ori. Ni butik yang betul tau. Dan last sekali butik tu kena tutup dekat satu negara tu, sebab tak ori. So you must be very careful. So ada Putri Nurul Maria kata, boleh tahu tak apa jadi dengan bag Dolce tu? Apa jadi dengan bag Dolce tu adalah, bila tak ori, lama-lama dia punya kulit macam terbuka-terbuka, mengelupas. Itu saya tahu memang tak ori. Stres aku bag tu. So 3,000 I beli. Walaupun tak banyak untuk setengah orang, untuk saya 3,000 tu mahal. 3,000 hasil duit kita, hasil kerja kita. Orang senang-senang nak tipu. Kokok dia beli bag tu berapa ratus, dia jual dengan kita. Tak apalah. Setiap yang berlaku adalah pengalaman. So sebab saya pasal, saya tengok dia punya hardware pun berkilat semacam. So bila saya belajar pengalaman tu, saya mula, I learn something, saya dah belajar satu persatu, and then I go and ask people, orang-orang yang penuh berpengalaman dalam bidang handbag ni, dalam bidang apa. Saya tanya pakar, saya tanya kawan-kawan saya yang pandai, saya tanya klien-klien saya yang selalu banyak beli bag. Walaupun klien saya diorang banyak beli bag, diorang tahu, tapi fashion diorang tak tentu hala. Tu datang dekat air tu kan, diorang bagi tahu kat saya tanya dekat kedai macam nak tahu bag ori ke tak. So when I learn, saya kumpulkan semua tips-tips tu, saya bagi tahu dekat each of my clients. Saya bagi tahu dekat all my clients akan dapat tips ni tentang bagaimana kan nak beli bag ori. It's okay for you to beli bag pre-love, but be very careful. Yang kedua, jangan beli bag pre-love daripada yang tak trusted punya tak trusted punya kedai. Contohnya, saya beli yang harga 1,000 tu kan, yang saya 3,000 bag Dolce & Gabbana saya beli tu, itu trusted juga tau. Itu pun boleh menipu. Betul saya tak beli kat tu dah. Last lah aku beli kedai tu dah. Macam tu saya tak nak beli. Itu trusted juga. Itu pun boleh menipu I. So, I learn something from there. I make sure that saya hanya beli bag-bag yang ori saja. Ada orang kata, saya suka beli bag di factory outlet. Anda tahu tak, kadang-kadang tu bag di factory outlet, sorry I must say that, dia punya kualiti tak sama dengan bag butik. Ini yang paling kontroversi sikit. Kadang-kadang tu, ada jenama di factory outlet, bag dia tak sama dengan di butik. So, you must make sure that you choose kadang-kadang tu kita kena beli yang mahal sikit untuk dapatkan kualiti yang bagus. Beli dekat factory outlet, brand A. Saya pernah beli brand A tau. Brand A, satu belt. Ini bukan bag tapi tali pinggang. Brand yang sama, satu brand A saya beli Adalah, jangan tanya kat aku brand apa, brand X lah. Brand X tu saya beli dekat factory outlet. Belt tu harga dia 800. Dia kata, sebab saya tak 800. Selalunya belt dia dalam 1,500. Saya belilah dia punya 800. Pada saya 800 murah lah. Belt untuk saya punya tali pinggang. Saya beli tali pinggang RM800. Wow, murahnya. Saya dapat Gucci satu. Tersilap mengata pula. Saya beli dekat tu. Bila saya beli, you tahu tak, bila saya beli, dia punya kulit terbuka. Saya ingat sampai sekarang, terbuka macam terkeluar sikit. Mungkin saya tak pandai jaga ke apa ke. Lepas tu, saya terus pergi beli dekat
saya tak akan beli dah kedai dekat factory outlet. Saya pergi butik terus. Saya pergi ke LCC, saya pergi ke Pavilion, saya beli. Biarlah saya habis duit sikit pun, tapi saya tak ditipu. Sebab saya, duit tu kita cari, ingat senang kan nak cari duit berapa ribu-ribu. Kita tengok diorang sesenang je jual kita sesuatu yang tidak mutu. Dan factory outlet bukanlah menjual sesuatu yang fake, tetapi kualiti dia berbeza. Jeans pun saya tengok ada kualiti berbeza. Itulah saya punya pesanan. So, saya bagi banyak nak tips saya nak share. Lepas ni, mungkin saya akan delete saya punya live ni. Siapa nak join kelas online saya akan bermula dalam beberapa minggu lagi. Dan siapa nak beli buku saya, dapat kelas online, dapat e-book, harga dia RM10 saja. Kelas online saya ada berpuluh-puluh sesi kelas online. So, siapa nak, komen nak dekat bawah ni. Komen nak. Dan kita akan join bersama kelas. Kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana nak pakai baju, bagaimana nak pilih baju mengikut bentuk badan, bagaimana nak pilih baju mengikut warna, warna yang sesuai, bagaimana nak mix and match, bagaimana nak susun anda punya wardrobe. Anda semua tunggu di sini. Anda punya komen nak, dan saya akan masukkan anda dalam close group. Okey, bagus. Okey, Icha, nanti kita akan communicate dengan you all. Okey, kita akan communicate dengan anda. Okey, so pastikan anda lepas ni, siapa yang nak join kelas online, komen nak ataupun boleh DM saya. RM10 sahaja. Saya akan banyak live kat situ. Tak lama lagi saya live yang ala-ala kat sini saja. Banyak lagi. Ini baru satu tips saya bagi tahu. Bagaimana nak tahu, bagaimana kan nak tahu sama ada sesuatu tu fake ataupun tidak. Kerana RM10. Putri Nurul Maria, my FB friend, lama dah dia kawan I. Saya selalu jawab soalan dia. Okey, bagus, RM10 boleh masuk. So guys, siapa nak, komen nak atau DM saya. Banyak lagi. Saya bagi tahu satu je. Tips dia adalah bagaimana nak tahu berkenaan dengan dia punya ori ke tak melalui hardware dia. You tengok hardware, you tahu sama dia ori ataupun tak. So what you should do now is, saya bagi tahu kat saya. Bagi tahu kat saya. Beg apa yang paling mahal anda ada kat sini? Bagi tahu kat saya. Beg apa paling mahal? Jangan malu. Jangan malu. Cakap saja. Tak kisahlah beg Bonia ke, beg apa ke. You tell me what is the most expensive bag yang anda ada. Dan saya akan cuba nak buat anda orang kata apa, sesuatu what we call that, ujian untuk anda. Nak tengok beg anda. Saya tak kisah anda ada beg Guess ke, anda ada beg Polo ke, Bonia ke, Sembonia ke, and you let me know now dekat sini apa beg paling mahal anda ada. Beg paling mahal saya ada, saya rasa Bottega ke ataupun LV saya beli. Terpaksa menggadaikan segala-galanya. Menggadai jiwa dan ragaku untuk beli handbag tu. Tak adalah. Saya belilah handbag. Sebab tu nama syarikat saya Cute Carry. Dan tak percaya, anda pergi tengok anda punya bag tu. Walaupun bag tu tak ada jenama sangat, tapi dia ori. Percayalah, kalau beg tu contohnya Bonia, pada saya Bonia mahal juga tau. Harga satu beg Bonia adalah lebih kurang 800-500. Saya beli hadiah kepada saya punya, saya pernah beli hadiah pada siapa? Mas Dara I. Banyaklah I beli hadiah Bonia sebab diorang suka sangat Bonia. So bila saya beli Bonia untuk saya punya saudara mara, saya beli, diorang suka, orang kampung. Sebab kalau Kangsa Bonia tu diorang sukalah. So dia orang Bonia tu, saya tengok dia punya hardware sangat cantik Bonia. Saya puji Bonia, kualiti dia bagus. Walaupun dia Bonia, orang cakap Bonia tak bisa pakai, tapi kualiti dia sangat bagus. Sorry I sebut nama, Bonia kena bayar dekat aku. Macam ni. So, the most important thing is you must know where to get your things. Where to how to know is fake or not. Macam tu. So, to me, ada kata kat situ to me. To me. To me ni, bagus to me. To me pun mahal juga to me. You tengok ya, to me kebanyakannya I rasa I tak pernah ada to me, I tak ingat dah. So, to me kadang-kadang tu dia punya hardware selalunya adalah warna silver. Betul tak? Isha Puspasari.
Cik Icha Puspasari, betul ke tak? Selalunya to me adalah warna silver. Kalau warna silver, dia tak warna gold sangat. Kadang-kadang warna gold jarang, sebab to me ni dia macam lebih macam subtle, macam apa. So, selalunya dia punya hardware, dia punya zip ataupun dia punya zip ataupun segala besi yang ada dekat bag tu, selalunya dia tak berkilat sangat. Kalau yang tak ori dia berkilat. Okey, ada kata kat sini. Okey, tak beli Cik Dak Ismail, dia kata tak pernah beli beg jenama ke online ke saya beli terus kat butik. Bagus. Terus beli kat butik lagi bagus. Puan Hayata kata memang factory outlet banyak item dah expired. Betul. Kadang-kadang tu factory outlet barang dah lama. Contohnya pada tahun 2010 pun dia jual lagi, sebab barang-barang yang tak laku akan jual di sini. Sebab setengah-setengah barang dia orang akan bakar, tapi yang tak bakar tu sebab dia apa dia orang bakar baju-baju tu? Sebab dia orang orang kata apa? Kalau tak laku dia orang tak nak baju tu tak ada harga, so dia orang bakar. Tapi ada juga dia dijual dekat sana. Okey. Cik Ayata kata Sembonia saya beli 2010 limited edition, tapi yang lama berbanding sekarang tak apa kualiti. Betul. Kalau limited edition walaupun Sembonia, tapi kalau yang ori dia sangat tahan lama. So saya cadangkan anda be very careful untuk membeli segala bagai beg-beg yang berkualiti tak. Sebab guys, lain dia punya feel anda beli beg yang ori ataupun tak. Bayangkan you habiskan duit anda beribu-ribu ringgit, anda beli dekat anda pergi dekat butik ataupun anda pergi dekat pre-love yang dikatakan bahawa ori, anda habis ribu-ribu, in the end tak tengok tak ori. Dah berapa kali kawan saya kena, dan saya dah cerita tadi dah, saya pun pernah kena. So saya tak nak anda kena juga. So you must be very very careful. So guys, anda boleh share dekat Facebook, boleh share. Please share my live ni kalau boleh, untuk panduan kepada anda punya kawan-kawan dekat sini. Sebab setiap kali ilmu ni kena share, sebab kesian diorang. Kadang-kadang tu ada setengah tu kumpul lama sangat nak dapatkan satu beg. Pada orang nak dapatkan satu beg harga 2,000 tak ada apa. Tapi setengah orang nak dapat beg harga 2,000 kena kumpul duit selama setahun nak dapatkan, sebab dia teringin sangat. Nothing wrong with that. Jangan kutuk orang macam tu. Setengah orang ada taste masing-masing. Dia beli beg harga 2,000. Tengok-tengok boleh beli tak ori. Kesian tengok. Betul, kesian. Sebab saya as image consultant, is my responsibility to tell everyone, to tell each of you untuk mendapatkan sesuatu yang ori. So, nak belajar lebih banyak lagi bagaimana nak tahu beg ori ke tak lama lagi you boleh jadi seorang expert. Sila komen nak kat bawah tu, dah boleh masuk kelas online saya. Harga dia adalah RM10 sahaja. Kelas online dapat e-book lagi, boleh tahu bagaimanakah bentuk badan anda. Kelas online ni best tau. Saya buat macam ni juga, tapi lebih dalam close group. Saya takkan bagi tip-tip saya kat sini. Dan kelas online saya juga nanti ada package dia, anda boleh one to one bersama saya. Harga dia selalu nak jumpa saya harga ribu-ribu, tapi kalau online one to one bersama saya harga dia ratus-ratus saja. Tapi yang ni saya buat permulaan promosi RM10 saja. Siapa yang nak join, komen nak dan masuk dekat bawah ni. Komen nak. Kita akan belajar cara pilih beg, macam mana cara nak pilih accessories, macam mana cara nak pilih anda punya kasut, macam mana nak pilih cara anda punya gelang, rantai. Setengah orang nak juga pakai rantai, gelang. Kalau salah pakai gelang, anda dapat gemuk. Betul. Setengah orang tak kisah, tapi jika anda seorang yang mementingkan gaya, anda kena tahu benda ni. So, siapa nak, komen nak, dan boleh PM saya nak join kelas online saya. Komen nak sekarang. Komen nak RM10 je. Kalau komen sekarang, komen nak. Tak lama lagi, saya akan delete saya punya live. Komen nak. Okey, terima kasih Cik Syohana. Nanti kita PM RM10 je, boleh bayar. So boleh tanya soalan dekat sini siapa. Saya tak buat apa hari ni. Nasib baiklah rambut aku ni jenis orang kata apa? Jenis lurus. Kalau jenis jenis yang setengah lelaki-lelaki tu, jenis yang wavy tu, nanti rambut saya jenis tengok lurus tengok.
Kat rumah ni saya pakai, saya kat rumah, saya tak pakai, saya kat luar saya pakai gel, selalu dekat rumah, saya just pakai a very light punya moisturizer dekat rambut, supaya rambut saya tak kering. Saya kena jaga walaupun PKP ni. Okay, siapa nak join kelas saya, komen nak dekat bawah tu. So each one, if you buy bags, make sure that janganlah anda membeli bag yang tak ori. Sebab once you beli bag tak ori, seperti yang ilmu yang saya bagi tadi tu, beberapa ilmu nak tahu melalui bag tu original ataupun tak adalah melalui hardware. Siapa yang masuk baru ni, hardware adalah all the tulisan-tulisan dekat sini, dia punya besi-besi ni. Macam ni. Lagi satu ilmu dia adalah hardware dia. Kalau yang ori, selalunya dia tak ada tersekat-sekat. This is my Prada. I love my Prada. Waktu ni saya beli bag ni, Prada sangat popular. Prada ni tak mahal sangat. I beli dalam tak ingat 2,000 lebih kot, 3,000. I can't remember dah bag ni I beli dah. Okey lah, waktu ni saya beli sangat. Tak mahal, jangan kata aku belagak tak mahal ya. Maksud saya tak mahal untuk Prada. Prada sekarang ni harga dia 5,000. Sekarang ni sebab tu saya beli dah lama dah. Harga dia lebih kurang 2,000, 3,000 je saya beli. So guys, nak tahu sama ada ori ke tak, waktu you beli, ada orang nak jual ke tak, you dapat kat dia dan you cuba pusing-pusingkan macam ni. Dia punya ni, dia punya apa nama ni? Dia punya zip. Kalau zip ni tersekat-sekat, kadang-kadang dia tak ori. So you must make sure that you choose the right one. Okay, contohnya, okay, this is my Marc Jacobs. I love Marc Jacobs ni. Saya tahu kenapa aku suka Marc Jacobs. Baju Marc Jacobs aku suka. Saya banyak baju Marc Jacobs. Satu macam ni, tengok ni. Apa nama dalam ni kan, benda-benda tentu hala keluar kan dalam ni. Aku takut kan keluar benda-benda sekarang. Macam-macam. Apa yang ada dalam bag I? Oh ni, Nivea. Lepas tu apa lagi? My perfume. Ingatkan apa tadi? Macam-macam. So nak tengok sama ada ori ke tak? Okay. Okay, nak ori ke tak? Lepas tu, you ni. You buat macam ni. Lain tau. Kalau yang tak ori tu, ni cara yang salah satu cara lah. Tadi saya bagi tahu dah. Kalau tak ori tu, kadang tu, kalau dia pre-love, kalau dia pakai banyak kali, dia sekat-sekat. Dan dia punya, apa nama ni, dia punya kedudukan zip ni, dia tak straight. Bila tak straight, dia jadi macam zuk-zak, zuk-zak, zuk-zak. Dia jadi macam tersekat-sekat. So, tetapi, kalau ori, dia tak sekat pun macam ni. Ni tahu sama ada ori ke tak? Betul, salah satu. Banyak lagi tips. Ni saya tunjuk baru 2 tips. Kalau nak tahu banyak lagi tips, siapa yang dekat sini kadang-kadang tu, okey, kadang-kadang tu ada juga yang kalau dia pakai hardware ni, hardware dia macam bukan berkarat, macam ada sikit macam stain. Stain maknanya ada macam, bukan stain tu dalam bahasa Melayu apa aku lupa dah. Stain dalam bahasa Melayu apa? S-T-A-I-N, stain. Ya Allah, macam aku orang putih sangat. Stain, maksud stain ada macam kotor-kotor sikit. Okey, macam bukan karat ya, stain dekat dia punya ni. Ini bukan disebabkan kadang-kadang tu, ingat tau, mungkin bukan disebabkan oleh taori, ada sebab lain. Nak tahu bagaimana penjagaan bag? Tumpuk, yes. Mungkin tumpuk. Yes, tumpuk, stain dekat sini. Stain kat sini. Mungkin disebabkan oleh anda salah penjagaan anda punya bag. So, bag kena jaga. Nak mengata orang, aku pun tak jaga bag sangat. I tak jaga bag sangat tau. I jenis, saya sibuk kan. Kadang campak sana, campak sini. Tapi saya puji sekali, tahu tak bag apa yang paling saya puji nombor 1? Bag yang paling tahan lama sekali, yang paling saya puji. Louis Vuitton, LV. LV sangat tahan lama. Saya punya LV. LV saya beli, saya campak mana-mana. Aku campak dalam kereta, campak bawah katil, hilang berapa hari, hilang berapa minggu, jumpa balik LV I. Memang elok. Lepas tu saya memang respect LV. Sebab itulah LV bertahan daripada zaman beratus-ratus tahun dah dia punya brand. Sebab kualiti dia sangat bagus. If I have extra rezeki sikit, saya suka beli Louis Vuitton yang paling tahan lama. Dan pada saya, bag yang paling aku kecewa, bukan kecewa sangat lah, yang paling saya rasa
manja tapi mahal, semestinya Chanel. Saya ada Chanel. So Chanel sangat manja. Setengah orang mungkin tak manja kot, memang I beli salah kot. I beli Chanel, satu Chanel tu sangat manja. So sampai sekarang saya tak akan beli Chanel dah pada saya. Chanel is for me, dia cantik bagus. If you have the money, buy Chanel. Tapi penjagaan dia sangat cerewet. Lepas pakai, letak dalam tu, kena suci selalu. So I don't have all the time, all the luxury. Untuk luxury maksudnya time luxury. I tak ada masa. So saya tak pakai Chanel dah. So siapa nak join kelas online saya, komen nak. I'm happy to masukkan anda dalam kelas saya. Kita belajar nanti. Harga dia RM10 saja. Siapa nak join? Betul, Cik Ayata. Chanel kulit dia senang rosak. Dia bukan senang rosak sebab apa? Sebab Chanel bag dia senang rosak disebabkan oleh dia memang kena jaga. Nama apa Chanel? Chanel bukan untuk pakaian harian. Chanel adalah untuk pakaian untuk pergi event, untuk pergi mana. Chanel. Memang saya memang suka Chanel, tapi bukan untuk saya punya life. Sebab saya seorang yang agak kasar, saya seorang yang malas nak jaga sangat barang. So Chanel bagi saya, hai, Assalamualaikum. Okey, sambal hitam. Chanel bagi saya adalah sesuatu yang kalau you nak pakai, you kena jaga. Not like me. Sebab kalau bukan PKP ni, I rasa I takkan duduk dekat rumah. I pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. So saya jenis yang jalan sini, selalu banyak travel, selalu banyak meeting ke sana kemari, dan saya jenis yang lelaki walaupun aku macam ni, I tetap lelaki kadang tu dia tak jaga barang dia sangat, dia kasar, dia letak beg dia dalam kereta, dia campak dekat rumah. Ini lelaki jenis macam saya. Kadang-kadang tu beg tu hilang. So saya memang tak sesuai pakai Chanel. Chanel is very nice, tapi ada juga ala Chanel tu dah rosak, saya bagi mak saya. Bukan rosak lah, dia ada stain sikit. Mak saya suka sangat dapat Chanel. I pakai sekejap, lepas tu mak I cakap tak kisah. Betul, I ada beli jenama apa ni, Roberto Cavalli. Roberto Cavalli. Kalau tahu-tahulah jenama tu, Roberto Cavalli. Saya pakai, lepas tu dia kena air sikit, lepas tu dia ada stain sikit. Saya bagi kat mak saudara saya. Mak saudara saya suka sangat dapat Roberto Cavalli. So Putri, rasanya I tak mampu pakai Chanel. Manalah tahu. Jangan cakap macam tu. Mana tahu dapat ni ke, hadiah ASB ke, dapat 1 juta ke, kena cakap elok-elok. Mana tahu you masuk ASB mana-mana ke, peraduan dekat apa ni, peraduan dekat supermarket Tepin ke, tengok dapat 100, dapat 1 juta, terus dapat Chanel 20,000. Kawan saya baru beli Chanel Boy, harga dia 18,000 ke berapa dah. Kawan saya berapa kali, 10 kali sekejap tanya kat aku, nak beli ke tak, tanya kat I. Lepas tu last kali dia kongsi duit dengan laki dia. Dia kongsi duit dengan laki dia, beli Chanel juga. Sebab dia kata nak merasa sangat, sebab dia selalu pergi dengan laki dia, jenis high end juga, jenis businessman juga. Laki dia tengok perempuan lain semua pakai Chanel, tengok dia pakai bag biasa saja, dia tak apalah. Laki dia setengah harga, dia setengah harga sikit. Dia orang bukannya belagak, kawan saya bukan belagak, dia memang nak orang kata apa, bukan jenis belagak, tapi memang jenis yang memang nak merasa, orang kata apa, nak merasa pakai Chanel sikit. So guys, siapa nak komen pula, siapa nak tahu apa-apa, sila komen kat bawah ni. Okay, Cik Hafiz sangat positif. How to maintain our positive energy. Okay, saya keluar sikit daripada bab saya punya bag ni sekejap ya. Soalan di Facebook, Cik Hafiz sangat positif. How to maintain our positive energy. Okay, sejujurnya saya punya positivity pun, tahap positif saya pun naik turun. Okay, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. So, how to maintain positive energy? Pertama sekali adalah, saya kena ada inspirasi. So, saya kena ada circle yang sangat bagus. So, sekarang ni, sepanjang waktu PKP ni, saya keseorangan. I'm alone. So, saya punya level of positivity sangat jatuh sekarang ni. I sangat-sangat jatuh. Saya punya job saya selama sebulan tak ada dapat job apa-apa. Zero saya punya income. Saya punya business. Saya punya nak kena bayar saya punya
punya staff lagi semua everything. So how to maintain my positive energy adalah saya kena sentiasa bercakap dengan kawan-kawan yang saya positif. Saya kurangkan berhubung dengan kawan-kawan yang saya rasa negatif. Itu caranya saya hubung. Sebab kalau negatif dengan dia orang, negatiflah kita. Contohnya kawan negatif waktu PKP ni, dia asyik duk forward dalam WhatsApp group tentang malapetaka COVID-19 terhadap ekonomi. Orang seperti saya yang terlibat dalam bisnes lagilah rasa stres. Setiap hari duk cakap pasal COVID-19, macam mana bisnes akan melumpuh lagi, saya stres. So saya cuba berhubung dengan diorang. Bukan tak kawan, saya cuba kurang sebab mereka orang negatif pada saya. So sekarang ni saya punya negativity naik turun. Okay, saya bagi tahu, sekarang ni saya bayar seseorang. Okay, saya bayar seorang mentor. I pay that mentor RM1,000 juga. Saya bayar dia untuk jadi saya punya mentor sepanjang saya di PKP ni. Mentor bermaksud mentor business. How to change, how to shift my business. Dan bila ada mentor, Alhamdulillah. So saya punya orang kata bisnes saya punya positif tu naik turun lah. Kadang-kadang tu hala juga. buat dia down, habis. I duduk tak cakap dengan siapa, tak buat apa, aku tidur je. Kalau dah jadi dah jadi tak tahu hala, dah jadi orang kata apa, kalau dah down waktu PKP ni aku tidur. Kalau beruang aku tidur, tak ada buang habis hibernasi tu, bangun pukul 6, mandi, lepas tu tidur balik kalau dah down. Sekarang ni barulah okey balik. Macam ni lah. So guys, it's okay. Saya positif. Okay. Okay, pentas sungguh suami saya ketawa. Memanglah I memang bercakap macam ni. Siapa pernah pergi seminar saya tahulah I memang suka bercakap. Oh, ada yang nak goyat. Siapa nak goyat ni? Goyat ni salah satu bag yang semua orang suka sekarang ni. Goyat ni adalah bag yang agak eksklusif, yang jarang orang Malaysia pakai. So if you want to become fashion fashion icon, why don't you try to join our try to buy Goyat. Okay, Goyat tu mahal sikit lah, dalam 20,000 macam tu. Bag kecil-kecil pun bodoh-bodoh pun 5,000 Goyat tu. Tapi if you ada duit, beli je lah. Apa salahnya? Saya mengaku saya tak ada Goyat lagi. Saya tak ada Goyat lagi. I don't have the Goyat thing. Saya tak ada Goyat. Goyat tu bukannya kuih goyang, Goyat, aku salah cakap ke? Goyat tu bag tau. Jangan buat tentu hala. Goyard, Goyat. Goyard, Goyat. I tak ada Goyat lagi. Saya pernah tengok Awak Asyari pakai Goyat. Saya pernah tengok juga pemain raja perempuan Permaisuri Perak, Zara pakai Goyat. Zara tu kelas sangatlah. Permaisuri I lah, orang Perak. Tuanku Zara Salim tu. Permaisuri Perak. Dia tu kelas sangat. Saya suka sangat. Sangat klasik. Saya pernah jumpa dia dekat Kuala Kangsar. Dia pergi pasar Ramadan 2 tahun lepas. Dia duduk biasa saja. Dia jalan sempoi je dia. Lepas tu dia bawa Goyat macam ni. Orang Kuala tak tahulah, ada yang orang Kuala, bukan aku orang Kuala juga kan. Dia duduk kan, dia bawa Goyat macam tu. Macam tu. Dia buat orang kata apa? Dia bawa Goyat tu, dia bawa Goyat, lepas tu dia jalan dekat pekan. Dia pakai baju polo, tak pakai make up, okey, tak pakai make up. Dia tak pakai make up tak apa, sebab dia memang dah lawa. I tengok dia pakai macam very light lipstick ataupun lip gloss sikit saja. Mungkin dia pakai bedak sikit je. You all jangan pakai make up. Ingat, you bukan jangan confident sangat ya, perempuan-perempuan semua. Jangan nak confident sangat, nak feeling tuang
Tuanku Zara Salim. Sebab dia dah lawa. You all muka kering garing, serekuk tudung keluar macam tu. Tak elok lah. Okay. Goyat. Okay. Siapa nak beli Goyat? Goyat hanya ada di Takashimaya. Yang terdekat lah saya pernah tengok Goyat. Saya tak nak beli tapi saya pernah tengok. Saya pernah masuk kedai dia. Dekat Singapore. Dekat KL tak ada. Dekat Singapore ada. Lepas tu dekat mana lagi? Dekat US of course ada. Dekat London ada kot. Saya tak nak pergi lagi. Macam tu. Dan saya tak tahulah apa yang berlaku lepas COVID ni. I rasa banyak brand akan turun harga atau menaik harga. I'm not sure macam tu. Sebab Italy, saya pergi Italy dekat mana-mana tahun lepas 2 tahun lepas saya sambut birthday saya dekat Italy. I went to Italy to celebrate my birthday dekat sana, dan saya pergi ke Rome, saya pergi ke Florence, saya pergi ke Venice. Everywhere is branded item, macam-macam, daripada LV, daripada Armani, everywhere branded item. Gucci bersepah-sepah. Tak tahulah macam mana sekarang ni COVID-19 menyebabkan semua tutup. Macam manakah keadaan di sana? Sebab memang orang kat sana, orang kata apa, Italy, orang datang Italy untuk shopping barang-barang branded. So I'm not sure apa jadi dengan keadaan di sana. Kat sana. Dan saya pernah beli kat sana untuk klien saya. Apa saya beli, walaupun saya pergi kat sana, saya beli untuk klien saya. Saya beli untuk klien saya kasut, saya beli juga. Tak tahulah jatuh ke tak. Tapi barang-barang ni kadang-kadang tu dia tak akan jatuh tau. Dia tetap akan naik dia punya harga juga. It's all about bagaimana dia nak harga-harga bag tu. Contohnya saya beli dekat saya beli dekat, I beli kat Spain. I beli dekat Madrid, bag Marc Jacobs ni. Harga dia sedikit murah daripada beli dekat KL. Sedikit murah. Tetapi jika anda Zara berasal daripada Spain. Saya ingat lagi, I went to Spain, saya tengok harga Zara dengan harga Zara di Spain. Yang saya perasan lah, sorry tau siapa yang duduk kat Spain lama ke, siapa yang tak setuju ke. Ni pengalaman berdasarkan saya punya pengamatan. Saya pergi kat sana, harga Zara dekat Spain lagi murah, lagi mahal daripada harga Zara kat KL. It's okay for you to shop in KL. Untuk Zara dan sebagainya macam tu. So it's okay macam tu. KL pun memang tak kalah sebenarnya. KL tak kalah. Saya minta lah lepas ni kita akan bangun balik lepas ni. I think we'll bounce back. Walaupun tak it's not dalam masa terdekat, tapi bounce back. Kerajaan banyak bantu. I'm so happy dengan kerajaan bantu industri fashion, industri apa, kerajaan banyak bantu. So it's now for us to give back. Kita bounce back lepas ni. Saya tak terlibat dengan apa-apa. Saya hanya bagi makan kucing saja. Kucing dekat office saya. Kadang saya pergi office saya bagi kucing, tu saya balik. Saya pergi office saya bagi kucing, saya balik. Lepas ni saya kena keluar sekejap bagi kucing. Sebab kalau saya tak pergi makan, tak ada siapa nak bagi kucing tu. Dia orang lapar, takut kesian. So guys, kat sinilah hari ni kita belajar. Tips kita pada hari ni adalah bagaimanakah untuk memilih bag yang sesuai, ataupun bagaimanakah untuk tahu tips untuk tahu sama ada sesuatu bag anda tu ori ataupun tidak. Because if you choose the wrong bag, you are losing so much money. Buat apa? Saya dah jadi prune image sebab saya, salah satu kerja saya sebagai seorang prune image adalah shopping untuk orang. I shop for people. Saya tukang shopping untuk orang. Saya beli barang untuk diorang dan saya teman diorang barang shopping. So setiap kali saya pergi beli, setiap kali saya belajar. Kerana every day, setiap kali saya styling orang, setiap kali saya berunding image seseorang, is for me to styling, is for me to it's a learning process. So it's a very good learning process. So guys, so I'm so happy ramai yang join. So saya harap di Facebook tolong share saya punya live ni. I appreciate if you can share my live, sebab boleh dapat ilmu tentang bagaimanakah untuk memilih bag ataupun untuk tidak tertipu dengan bag terbeli, bag-bag yang tak ori. Dan nak belajar banyak lagi tips berkenaan bagaimanakah untuk pilih bag, bagaimana nak pakai baju sesuai bentuk badan, bagaimana tahu apakah pakaian sesuai, apakah kod-kod pakaian sesuai, apa itu kod pakaian yang ori, apa kod pakaian apa. Boleh join kelas online saya. Sekarang ni saya buat promosi kelas online saya, harga dia RM10 sahaja.
RM10. Siapa nak join, komen nak. Dapat ebook lagi, dapat kelas online lagi. Dapat tanya saya soalan lagi. Bayangkan kelas kalau free, you tanya I jawab. You tanya I jawab. Bayangkan kalau kelas online, lagi banyak saya jawab. So, siapa nak, komen nak kat bawah tu, komen nak. So, saya akan ataupun anda boleh DM saya dan kita akan reply. So I'm so happy dapat bersama anda semua because I need to go out now. Okay, so kita jumpa lagi. I love you. Aku bukan merayau, jangan tentu hala. I nak pergi bagi makan kucing jalanan tu. Okay, so I love you. Kita jumpa lagi. Muah.